Bila menteri dah bawa usul dan duk nak buat undian, Allahu Akbar, betapa busuknya perangai mereka, betapa ni sehingga kata Taqiyuddin tu, aku nak tanya, siapa yang ketua pembangkang sebenar-benarnya ni? Kita nak tanya, siapa yang ketua pembangkang? Dan apabila hampa dah lari keluar hampa semua, siapa yang ketua pembangkang sebenar-benarnya? Taqiyuddin kah Hamzah Zainuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Ni yang semalam ni isu panas ni menjerit, melalak, melolong segala-galanya di dalam sidang parlimen. Memang cukup. Kalau hampa tanya aku, inilah pembodohan, pembangangan ataupun kemangkangan. Macam-macam lah kita boleh kata yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Aku pun tak faham lah. Usul yang berlaku, yang tujuannya kerajaan, menteri mengusulkan supaya masa ucapan ketua pembangkang tu diambil beberapa minit untuk Perdana Menteri. Perdana Menteri hanya nak bagi ucapan penghargaan untuk bekas yang di-Pertuan Agong, Sultan Pahang. Itu saja. Hanya nak ambil sebab ini adalah sidang pembukaan sidang parlimen. Baru buka 2 hari lepas dengan semalam. Hanya hari pertama ucapan yang di-Pertua Agong yang baru, pesanan dia, segalanya yang di-Pertua Agong dah bagi amaran kepada rakyat dan kepada ahli-ahli parlimen. Dan semalam hari untuk perbahasan ucapan Perdana Menteri, ucapan Ketua Pembangkang dan ikut turutan lah. Semalam kita boleh tengok beberapa orang ahli parlimen dah berucap. Daripada ahli parlimen Shah Alam dan ada lagi lah beberapa orang kan, soal jawab apa semua. So, asbab waktu pagi untuk Perdana Menteri tu, waktu tu Perdana Menteri dia ada urusan dengan kalau tak silap aku Perdana Menteri Kemboja yang hadir ke Malaysia. Hampa fikir lagi. Tetamu mai rumah kita. Tetamu hadir ke rumah kita. Takkan kita tuan rumah kita kena lari. Tetamu tu pula orang besar, orang nombor 1 negara dia nak mai berjumpa dengan kita. So di samping itulah, kalau contohlah orang mai rumah kita, kita perlulah berbincang. Kita perlulah orang kata santuni, lepas tu tanya apa khabar, macam mana ekonomi negara dia, macam mana ekonomi keluarga dia, lepas tu kita pun cerita ekonomi keluarga kita dan berbincang. Kalau hang ada modal ke apa, hamai masuk ke dalam syarikat aku dah syarikat sekian. Itulah yang dibuat oleh Perdana Menteri pagi semalam. Waktu pagi Anwar Ibrahim pergi settle sampai pukul 1 lebih. Anwar Ibrahim dah settle dengan Perdana Menteri Kemboja. So, cuba hampa fikir sebelum ni, kalau Perdana Menteri sebelum ni lah, kalau ada bertemu dengan bekas-bekas, kalau sebelum ni lah Perdana Menteri sebelum ni dia bertemu dengan siapa-siapa, kehadiran Perdana Menteri yang sebelum daripada negara-negara luar mai ke dalam negara kita, mai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Kalau musim sidang parlimen lepas je penemuan tu, Perdana Menteri pun balik rehat lah ataupun dia pergi buat aktiviti lain. Tetapi perbezaan dengan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim, pukul 1 lebih, 1.45 selesai penemuan dengan Perdana Menteri Kemboja tu, Anwar Ibrahim terus berlari, driver dia mai bawa ke sidang parlimen, mai masuk ke Dewan Parlimen sebab Anwar Ibrahim pun tahu hari pertama sidang parlimen berjalan. Jadi sebab tanggungjawab dia tu tadi, yang dia pergi ke sidang parlimen dan dia macam dia dah pesan dekat menteri supaya buat usul selepas pukul 2. Kan? Tapi bila menteri dah bawa usul dan duk nak buat undian, Allahu Akbar, betapa busuknya perangai mereka, betapa ni sehingga kata Taqiyuddin tu, aku nak tanya, siapa yang ketua pembangkang sebenar-benarnya ni? Kita nak tanya, siapa yang ketua pembangkang? Dan apabila hampa dah lari keluar hampa semua, siapa yang ketua pembangkang sebenar-benarnya? Taqiyuddin kah Hamzah Zainuddin? Ataupun Muhyiddin Yassin?
Han tengok Muhyiddin Yassin haram apa jadah apa pun tak keluar kenyataan. Di dalam dewan jadi setan bisu, di luar dewan pun jadi setan bisu. Lepas tu adalah wartawan tanya. Wartawan tanya sikit, dia pun menjawab lah, adalah lebih kurang seminit 2 minit aja ucapan dia. Lepas tu dah tak ada. Jadi aku nak abang pergi ke hampa atas ucapan Anwar Ibrahim tu. Dia hanya nak merangkap sembah kepada Yang di-Pertuan Agong, bekas Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih, harap sihat selalu bersama Permaisuri. Lepas tu tak ada masalah, kita ucapan menghargai sebab di bawah Yang di-Pertuan Agong yang Sultan Pahang ni, ujian, cabaran dia cukup besar punya dia kena hadap. Kan, dengan kerajaan tumbang, naik pula kerajaan baru, tumbang lagi, naik Ismail Sabri pula, naik pula kerajaan ni. Lepas tu pilihan raya, naik pula kerajaan lain pula. Jadi otak pemikiran dia punya pengalaman dia berbeza dengan kerajaan sebelum-sebelum ni. Kan, berbeza dengan Yang di-Pertuan Agong sebelum-sebelum ni. Kan, cabaran, ujian, dugaan segala makna sehingga buat darurat di bawah kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Cuba apa fikir tengok. Jadi kan, depa dok nak sanggah Anwar Ibrahim, depa nak sanggah kerajaan, kan? Kita boleh nampak jelas lah, kan? Sedangkan untuk nak bawa ucapan Anwar Ibrahim berucap selepas pukul 2, bukan di waktu Anwar Ibrahim berucap. Waktu tu adalah waktu ketua pembangkang, tapi speaker selit untuk nak buat undian, untuk nak buat orang panggil minta kebenaran antara ahli-ahli parlimen semua untuk nak usul ucapan Anwar Ibrahim sebentar saja. Tak tahu hulu pangkal apa yang Anwar Ibrahim akan buat. Oh, dia jadi jebon. Kan, sehingga orang kata, oh nanti pun boleh buat, nanti dah nak habis sidang parlimen pun boleh buat apa semua kan. Tak dan apa-apa tahu puncak apa pun dah sanggah Anwar Ibrahim, sanggah kerajaan. Sedangkan semalam Yang di-Pertuan Agong dah pesan, yang di-Pertuan Agong dah pesan gila-gila, dah bagi amaran. Itu pun disanggah oleh Taqiyuddin lagi. Itu pun yang paling ku sedih kali disanggah oleh ahli parlimen daripada PKR. Memang ada yang betul. Memang ada perkara-perkara yang betul yang diperkatakan oleh Hassan Karim. Memang, tapi dia tak perlu pun pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong. Nah, Agong saya dah ada 112. Tak perlu pun. Kan, hanya di dalam sidang parlimen pun kita boleh tahu, kan, Perdana Menteri kita hari ini cukup majoriti ataupun tak cukup. Itu pun disanggah juga daripada Taqiyuddin. Oh, kata Agong ni duk tak ikut perlembagaan lah apa semua. Dia sekarang ni ucapan dia, apa yang di-Pertuan Agong tahu saluran-saluran tu, dia akan bercakap. Dia tak akan bercakap kalau bercanggah dengan perlembagaan. Sebab Agong Sultan Johor pun, dia duduk di tempat dia sekarang pun, dia ikut perlembagaan. Perlembagaan antara Raja-Raja Melayu bersetuju kan, mengangkat Sultan Johor sebagai Yang di-Pertuan Agong. Itu pun ikut perlembagaan. Tapi puak-puak ni, Taqiyuddin ni memang dah lama buat hal. Depa kata, depa lah yang terpaling membela Melayu, terpaling membela Islam, terpaling membela Ulul Amri, terpaling membela sultan-sultan raja-raja Melayu. Sehingga fitnah parti-parti lawan. Kata nanti PKR, PH akan hapuskan raja-raja Melayu, akan memberi ancaman kepada raja-raja Melayu. Last Allah tunjukkan kepada depa yang kuajak, depa yang sangat haram jadah kalau hampa tanya aku. Depa yang menyanggah segala titah yang dikeluarkan oleh sultan-sultan negeri ataupun TYT ataupun Yang di-Pertuan Agong. Hampa ingat, first Taqiyuddin derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong soal darurat yang dibuat di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin. Minta darurat, hang minta 2 kali. Hang minta kali pertama, Yang di-Pertuan Agong tak bagi. Itu hang minta kali kedua atas nasihat apa semua, Yang di-Pertuan Agong bagi. Tiba-tiba bila ahli-ahli parlimen daripada pembangkang waktu itu Pakatan Harapan desak supaya buka sidang parlimen, kan, sehingga Yang di-Pertuan Agong keluarkan kenyataan agar kerajaan buka sidang parlimen, barulah terhegeh-hegeh dia nak buka. Okey, bila dah buka,
Hari pertama, hari kedua. Hari pertama kalau tak silap aku, secara tiba-tiba, Taqiyuddin punya orang juga, dia waktu tu Menteri Undang-Undang, kan? Menarik darurat sesuka hati mak bapak dia. Menarik sesuka hati. Kan? Sehingga kan yang di-Pertuan Agong murka kepada Taqiyuddin. Kan? Murka kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Sesuka hati dia saja, tanpa berbincang dengan yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang siapa yang kuajak? Siapa yang dahaka? Hang tak payah nak menipu lah, kata hang lah yang terpaling membela Melayu, terpaling membela raja-raja Melayu. Sebelum hang nak membela Melayu, hang kena jaga raja-raja Melayu dulu. Hang kena jaga hati ni raja-raja Melayu ni. Sebab hari ini ataupun pilihan raya itu tidak menguntungkan hampa, dan kita boleh tengoklah antara Sultan Ibrahim dengan Anwar Ibrahim sekarang ni dah makin akrab, dah makin rapat, sehingga kan yang di-Pertuan Agong pun dah keluar waktu dia jadi Sultan Johor lagi, dia dah keluarkan kenyataan bagi peluang kepada Anwar Ibrahim. So depa nampak hubungan rapat antara yang di-Pertuan Agong dengan Anwar Ibrahim ni sangat-sangat dekat. Tu depa penyakit hati, penyakit jiwa. Depa betul-betul sakit hati, betul-betul cemburu, betul-betul pada aku lah kan, memang melampau lah kan. Sehingga kan Anwar Ibrahim pun berucap di dalam sidang parlimen. Sebab puak-puak ni ya. Okey, tadi aku cakap pasal darurat. Yang kedua, dia sanggah keputusan hakim. Hakim-hakim di bawah raja-raja Melayu. Kan? Dia sanggah keputusan yang The Black Friday tu. Kan? Dia boleh kata Black Friday lah, apalah ni. Dia buat tuduhan yang jahat terhadap agama Islam dan juga mahkamah syariah. Bukan main lagi, lepas ni dekat negeri ni dah boleh berzina, dah boleh berjudi, dah boleh minum arak. Sampai tahap tu pemikiran dia. Sebab keputusan-keputusan yang di dalam negara kita ni tidak menguntungkan dia. Tidak menguntungkan dia. Tidak menguntungkan parti dia dan tidak menguntungkan parti dia. Sebab tu dia jadi perangai busuk, pada aku munafik. Sebab tu kan. Dan yang ketiga ni, hanya Perdana Menteri nak bagi ucapan penghargaan kepada bekas yang di-Pertuan Agong, Sultan Pahang. Hanya berapa minit je ucapan. Tengok lah, perangai buruk. Kita hanya nak cakap, terima kasih, cabaran dugaan yang dihadapi oleh Yang di-Pertuan Agong sepanjang tempoh pemerintahan dia. Kan? Kita pun mendoakan kesihatan untuk Yang di-Pertuan Agong bekas Sultan Pahang dan juga Permaisuri. Kan? Itu saja pun hanya berapa minit. Dia punya sangka, dia punya boikot ucapan Anwar sehingga keluar Dewan. Keluar Dewan. Kan? Lepas tu keluar buat conference suka hati dia. Padahal tujuan utama dia tak tahu. Tujuan utama sebab apa nak ucapkan tu, isi-isi kandungan di dalam ucapan Anwar, dia pun tak tahu. Mangkak ke tak, dia tak mangkak puak-puak ni. Tapi ya, aku boleh tengok kan, waktu teman-teman semalam, 2 hari lepas waktu ucapan yang di-Pertuan Agong. Allah, bila yang di-Pertuan Agong cakap cukup-cukuplah berpolitik waktu musim pilihan raya. Allahu Akbar. Rakyat walaupun yang pada aku memang kurang hajar, derhaka, memang kalau duduk depan aku memang aku tibai punya. Sebab apa hang apabila menguntungkan parti hang, menguntungkan Hadi Bawang, menguntungkan Muhyiddin Sembab ni, dan kalau menguntungkan hampa, sultan-sultan semua bagus. Yang di-Pertuan Agong semua bagus, semua okey, semua segalanya okey. Sebab apa? Sebab waktu tu menguntungkan hang. Dan saat ini keputusan pilihan raya, keputusan untuk tubuh kerajaan, keputusan yang Mahkamah Syariah, lepas tu keputusan Mahkamah Persekutuan dan keputusan yang di-Pertuan Agong yang baru sekarang Sultan Ibrahim tidak menguntungkan hang, dan amaran-amaran ucapan-ucapan yang di-Pertuan Agong tidak menguntungkan hang, tidak menggagalkan peluang untuk hang tebuk atap, untuk hang runtuhkan, tumbangkan kerajaan. Sebab tu hang jadi perangai busuk. Perangai busuk, dendam kesumat jiwa hang. Dendam kesumat. Ini bukan Islam punya cara, ini bukan budaya Islam, ini bukan diajarkan oleh ajaran Islam.
puak-puak ni depa tak ikut agama Islam. Sebab apa? Islam, agama Islam, Rasulullah SAW diturunkan nombor satu adalah adab. Diturunkan perkara yang pertama kepada Rasulullah daripada dia lahir, daripada Rasulullah kecil sehinggalah Rasulullah meninggal wafat, adab tu yang Allah bagi. Kita pun Allah bagi adab. Allah bagi nafsu, Allah bagi kita boleh fikir. Faham tak? Supaya kita jaga adab. Hang kata hang pejuang Islam, hang kata hang perjuang, tapi hang tak ada adab. Adab tambah-tambah sesama Perdana Menteri pun hang tak ada adab. Aduh. Jujur aku cakap lah, kalau aku menjadi Perdana Menteri, aku kena seperti mana Anwar Ibrahim kena. Tobat aku nak abang dengan abang. Memang betul-betul aku akan buat sesuka hatiku lah. Seperti mana yang Mahathir dah buat dekat Anwar, Mahathir dah buat dekat ahli-ahli parlimen daripada PAS, walaupun macam pentasuk PAS di bawah pemerintahan Mahathir, waktu Anwar Ibrahim ditangkap, dipenjara, dibogilkan, diterajang, ditumbuk sehingga cedera tulang dia. Kan? Kalau ni memang aku buat lah. Hang keluar di dalam sini, aku akan cari hal dengan hang. Aku akan cari pasal dengan hang. Tapi bukan melalui aku sebab aku nak hang tutup mulut. Kalau kena kat aku lah. Tapi Anwar Ibrahim tak buat. Tahu mana di dalam sidang parlimen buat tuduhan jahat, liwat. Anwar, okey. Cuba hampa tengok waktu ni Haram Jada, ahli parlimen Putrajaya. Walaupun dia dah buat sorangan kepada Anwar beberapa hari selepas tu, bila ada soal jawab pun, Anwar boleh jawab, boleh bagi jawapan yang baik kepada dia. Itulah ciri-ciri itu, orang kata kesabaran, hak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Hang baling taik kepada aku balas bunga kat hang. Itulah yang dibuat oleh Perdana Menteri. Kalaulah apa yang kena hari ni kena kat Mahathir dulu kan, aku tak tahu. Memang mampus puak-puak ni masuk penjara, dibogirkan, masuk lubang jamban pun Mahathir akan sumbat lah. Sebab apa? Sebab penyakit hati mereka ni. Melampau teruk sangat. Sebab apa? Melampau teruk sangat. Apa yang dah Allah tak izin hang jadi kerajaan. Allah tak izin hang sebagai menjadi kerajaan, hang sebagai ahli parlimen yang menang pilihan raya, parti hang dapat berbentuk kerajaan. Allah tak izin. Sebab apa Allah tak izin? Sebab apa? Kita pun dah tahu. Dengan rasuah, perbelanjaan duit negara sesuka hati. Projek sana, projek sini, komisen masuk duit ke dalam akaun parti, masuk ke dalam akaun syarikat lagi, wang sepa wanjan. Atau wallahi undipah. Sebab apa? Sumber yang haram, duit yang haram. Sebab tu di dalam gabungan hampa pun dah berlaku perpecahan. Di dalam PAS pun ada 2 ke 3 puak. Di dalam Parti Bersatu pun sekarang ni ada 2 ke 3 puak. Kita nantikan. Kita tengok kemungkinan ramai yang akan buat keputusan. Ahli-ahli Parlimen Bersatu ni akan buat keputusan seperti mana ahli Parlimen Bukit Gantang. Kita nantikan. Apabila perangai buruk macam ni, perangai busuk macam ni, kita nantikan. Kita tengok. Apakah aturan-aturan Allah yang Allah akan bagi kepada mereka. Kan? Allah akan uji mereka. Sebab diri mereka. Hang buat baik dengan orang. Hang tunjuk akhlak yang baik. Perkataan yang baik. Hang nak kritik pun dengan cara yang baik. Kan? Tidak mencerca, tidak menghina, memfitnah. Kan? InsyaAllah. Keputusan untuk hang pun akan yang baik-baik. Akan yang menguntungkan. Sebab apa? Sebab hang sebagai presiden kah? Sebagai ahli parlimen kah? Wakil rakyat kah? Apakah? Sebab hang daripada diri hang bagi yang terbaik kepada rakyat. Kepada parti lawan hang. Kepada musuh-musuh hang. Hang menunjukkan contoh-contoh yang baik. Tapi apabila hang tunjuk benda yang buruk, perangai yang buruk, penyakit hati, penyakit jiwa, hang tunggu lah. Perpecahan tu memang akan berlaku. Cukuplah. Sebab tu jujur aku cakap. Di dalam perbankang hari ni
kita boleh tengok penyakit hati, penyakit ain di dalam kerusi-kerusi perbankan ni sangat-sangat ramai. Kita boleh tengok kalau siapa hak yang duduk menjerit, siapa hak yang duduk melalak, duduk sanggah sana, sanggah sini, lalu duduk petikai itu, petikai ini, dialah salah satunya. Ada penyakit hati, dendam, kesumat. Kita boleh tengok beberapa orang. Kan, beberapa orang. Hanya cuma berfikir, usul dibuat oleh menteri untuk nak bagi ruang ucapan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengucap penghargaan kepada Yang di-Pertua Agong Sultan Pahang. Itu saja. Tak tahu puncak apa dia lagi duk hantam kau-kaunya. Sehingga kan langsung tidak meraihkan ucapan Perdana Menteri, Ketua Kerajaan terhadap Yang di-Pertua Agong. Langsung sanggah untuk kerajaan, untuk pihak kerajaan nak buat usul Perdana Menteri, buat ucapan penghargaan, sanggah, hantam, macam-macam, sehingga boykot, keluar dewan. Apa jenis perangai lah. Adakah ini Islam yang dibawa oleh Parti PAS, oleh Parti Bersatu, oleh Perikatan Nasional? Adakah ini cara Islam? Adakah ini budaya Islam? Adakah ini percakapan Islam? Sangat-sangat memalukan. Hakikatnya, last lah, hakikatnya yang betul-betul yang lawan kerajaan, yang betul-betul lawan Raja-Raja Melayu, yang betul lawan pemerintahan negara ataupun yang lawan Raja-Raja Sultan Yang di-Pertua Agong adalah daripada Parti PAS dan Parti Bersatu. Apabila tidak menguntungkan dia, seperti mana yang berlaku daripada Sanusi, apa yang dia cakap kepada Sultan Selangor? Dia mempertikaikan keputusan Sultan Selangor untuk bersetuju melantik Amiruddin Syahari sebagai Menteri Besar. Itu Parti PAS tau. Mempertikaikan keputusan apabila Kerajaan Selangor dan juga Sultan Selangor tidak menguntungkan Parti PAS. Cuba kalau Sultan Selangor, keputusan di negeri Selangor, Sultan Selangor, Kerajaan Selangor menguntungkan Parti PAS. Mereka jilat lah. Bukan main lagi Sultan itu, Sultan baik. Seperti mana dia buat dekat Sultan Kedah kan. Seperti mana ucapan dia, perkataan dia yang dia kata kepada Sultan Kedah. Kan? Lepas tu, Sultan yang tak menguntungkan dia, dah hentam, petikai itu, susu galuh, Sultan-Sultan ni, apa semua kan. Adakah itu Islam? Sebenarnya mereka lah yang paling derhaka, yang paling hipokrit, yang paling penipu, yang paling bangsat, yang paling teruk sekali parti politik di dalam Malaysia. Dia kata perlembagaan penjajah. Okay, aku nak masuk sikit lah. Dia kata ini perlembagaan penjajah. Hadi Awang kata, Presiden Kepala Perikatan Nasional kata ini perlembagaan penjajah. Tetapi dengan perlembagaan penjajah ni lah Parti PAS ditubuhkan oleh manusia, bukan daripada Tuhan turun ke bumi. No. Perlembagaan penjajah ni, sebab itulah Parti PAS ditubuhkan. Sebab perlembagaan penjajah ni lah PAS ada presiden, timbalan presiden, setiap usaha naik presiden apa semua, sampailah ada walaun sampai di bawah. Itu adalah cara dan ketentuan daripada perlembagaan penjajah. Cara-cara penjajah bagi undang-undang kepada negara kita. Dan penjajah pun bagi negara kita, agama rasmi adalah agama Islam. Penjajah membenarkan agama rasmi adalah agama Islam. So, mereka tubuh parti ikut cara perlembagaan penjajah melalui ROS, Menteri Dalam Negeri. So, bila dia ada jawatan kuasa, parti dia ikut hak perlembagaan penjajah, dia masuk pilihan raya. Bila dia masuk pilihan raya, dia berkempen, dia berucap, dia berkata-kata mengikut cara-cara perlembagaan penjajah. Dan dia buat pilihan raya pun mengikut cara-cara perlembagaan penjajah. Dan dia, rakyat-rakyat walaun yang pi undi parti dia pun mengikut cara-cara perlembagaan penjajah. Perlembagaan kafir lah. So, bila dia menang menjadi ahli parlimen, dia menang sebagai ahli parlimen di kawasan parlimen dia ataupun wakil rakyat dengan cara penjajah. Lepas tu, dia dapat gaji sebab perlembagaan penjajah dan dia menang pilihan raya, dia dapat gaji dengan
cara sistem perlembagaan penjajah. Dan apabila dia makan gaji, dia kata perlembagaan penjajah itu kapir punya apa semua, dia ambil hasil pendapatan gaji duit dia, dia makan. Di samping mulut dia tu, setelah berpuluh-puluh tahun dah, oh kapir perlembagaan penjajah apa semua, dia telan tu, lepas tu dia buang. Dia telan, sambil dia, ni macam ni lah, sambil dia sumbat masuk ke dalam mulut dia, sambil dia kata, oh ini negara ni sistem kapir perlembagaan penjajah itu, tapi apa yang dia dapat, dia telan, makan. Income, pendapatan, rezeki yang dia dapat melalui sistem penjajah, tapi dapat dah, kenyang dah, tapi dekat mulut ni dia duk ratik. Kan? Hipokrit kan? Tak hipokrit. Dan duit pendapatan yang dia dapat ni dia tabur kat macam walaupun bawah ni. Kan? Dengan wallahi unipah, lepas tu dia bagi makan, bagi itu, sambil tu dia duk ratik perlembagaan penjajah. Itulah parti PAS. Hipokrit tak hipokritnya parti PAS. Dengan raja-raja dia sanggah, dengan apabila keputusan daripada segi mahkamah syariah daripada agama Islam tidak menguntungkan dia, oh semua ni kira macam dia kata dialah sajalah terpaling Islam, orang lain tak, dia macam apa dia tak Islam, itu ini segalanya. Teruk, sedih yang mangkak punya nak abang ambil gambar. Betul-betul mangkak punya puak ni. Lepas tu bila dekat-dekat pilihan raya dia dengan jalan macam tu. Kami terpaling raja-raja Melayu. Kami terpaling membela Yang di-Pertuan Agong. Kami terpaling membela agama Islam. Kami terpaling membela Melayu. Undilah kami. Kepala dia. Apabila dia, lepas dia habis bagi ucapan tu, masuk pilihan raya, tidak menguntungkan dia, dia sanggah habis semuanya. Memang kebiadaban Perikatan Nasionalis makin melampau, makin menjadi-jadi, makin kuajak, haram jadah, semua ada. Jadi kita sangat-sangat kecewa lah kita ada satu parti politik yang ditubuhkan oleh manusia. Bukan daripada malaikat yang turunkan parti PAS, bukan daripada Allah turunkan wahyu kepada hadiah awang dan supaya tubuhkan parti PAS, Tuan Rahim, Tuan Man katik tu ke apa, tak ada. Ni manusia, sistem penjajah punya parti. Hang ambil agama Islam, letak untuk nak mewajahkan parti hang tu sebagai terpaling Islam, sebab negara kita majoriti orang-orang Islam. Oh, jadi dia nak undi daripada orang-orang Islam, tapi Allah tak pernah izinkan dia menang. Allah tak pernah izinkan parti PAS menang. Why? Cuba fikir, why? Walaupun ada yang di dalam gabungan dia, ada yang betul-betul tulus ikhlas memperjuangkan agama Islam. Tetapi sebab ada sekelompok di dalam kumpulan tu, ada yang kemaruk puasa, nak makan duit, nak makan duit saja, nak makan duit judi, nak makan duit judi, nak makan duit judi, nak terima duit rasuah, nak segala-galanya. Sebab tu Allah tak izinkan dia pun. Hanya semata-mata duk fikir nak dunia. Itu pun nak abang ambil gambar. Hadiah awang pun tak mai parlimen. Oh, unzur. Weh, kalau hang unzur, dah lah letak jawatan lah. Nak apa dia lagi? Ni, dia 7 penggal menjadi ahli parlimen. 7 penggal. 35 tahun menjadi ahli parlimen sahaja. Di Marang. 1. Dan Dewan Undangan Negeri lagi tau. Kan? Ahli parlimen. Dia ada pencen. Lepas tu, dia Dewan Undangan Negeri Terengganu. PAM, dia ada pencen lagi. Dia pula pencen Menteri Besar Terengganu. PAM ada pencen lagi. Dan satu lagi yang paling mewah, paling hebat. Pencen Duta Khas Bertaraf Menteri Perikatan Nasional Timur Tengah. 4 pencen, babe. 4 pencen sebulan puluhan ribu nak ambil apa, duit rakyat kena habis untuk hadiah awang saja. Tapi sampai sekarang dia tak dapat berkhidmat untuk rakyat. Sebab apa? Sebab unzur dah tua, dah tahu sedak diri, duk kena cuci darah setiap minggu, setiap hari, setiap macam 2-3 hari sekali, duk kena masuk IJN, keluar masuk hospital, duk kena cocok sana cocok sini. Han tak mampu dah nak berkhidmat. YB tu, YB yang berkhidmat. Bukan yang bangang. Han kata Han memperjuangkan Islam, tapi Han tak perjuang pun.
Islam, hang tak perjuang pun agama Islam, hang tak perjuangkan pun rakyat yang hang wakili tu. Adakah ini cara perjuangan Islam? Dah hang presiden parti hang yang terbesar dapat kursi. So of course lah ketua pembangkang sepatutnya daripada hang. Why hang tak jadi ketua pembangkang? Tak apalah kita ambil Muhyiddin. Why Muhyiddin tak mau jadi ketua pembangkang? Sepatutnya yang paling-paling layak adalah bakal Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Tapi why? Takut nak mengadap Anwar Ibrahim? Tapi takkanlah hang layak menjadi Perdana Menteri saja. Oh, tak adil. Takkan hang hanya layak menjadi Perdana Menteri? Kalau macam tu, aku berlayak nak ambil gambar. Aku berlayak. Jadi, jangan terpedaya dengan puak-puak pengkhianat ni. Nak ambil ni puak-puak pengkhianat, puak-puak mangkak, bahalul, tolol, semua ada lah. Kan? Mereka lah yang memperbodohkan rakyat demi mereka nakkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Demi kepentingan poket, demi kepentingan anak-anak, menantu, isteri apa semua. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.